Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa cermin bangsa dan salam Malaysia Madani. Sekalian apresiasi buat pensyarah Puan Fuzia yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan sekalian yang sentiasa bersedia penerus wadah tonggak negara. Sebelum meneruskan bahtera pelayaran kita pada hari ini, izinkan saya menyusuri tajuk pidato yang berbunyi rosaknya bahasa Melayu akibat pengguna media sosial. Kita beralih kepada pendefinisian frasa yang pertama, iaitu rosaknya bahasa Melayu. Menurut Perintah Bahasa, Zakba, bahasa merupakan citra masyarakat atau ruh suatu bangsa. Jadinya, rosaknya bahasa apabila terdapat unsur luar yang menjadikan penggunaan bahasa Melayu itu terpesong dari kemunian bahasa. Seterusnya, menurut Syahidah Hamzah dan lain-lain pada tahun 2022, media sosial merupakan satu media perhubungan dan penyebaran maklumat. Sikap pengguna media sosial pula dapat difahami sebagai satu tingkah laku dalam mengendalikannya dari segi hantaran maupun balasan. Jadi, saya akan bawakan dua indikator utama yang bakal menyelesaikan masalah ini, iaitu yang pertama, kelaziman bakal menjadi kebiasaan, dan indikator yang kedua, peranan pihak atau institusi bahasa. Sidang hadirin yang dihormati, kelaziman bakal menjadi kebiasaan. Menurut Sharifah Nurjan pada tahun 2016, manifestasi tingkah laku belajar dapat dilihat pada satu kebiasaan. Sebagai contoh, pelajar yang belajar bahasa cuba sedaya upaya mengelakkan penggunaan perkataan atau struktur ayat yang salah sehinggakan mereka akhirnya terbiasa dengan penggunaan bahasa yang betul. Ini membuktikan bahawa perkara yang lazim dilakukan berkali-kali sekarang sudah menjadi satu tabiat yang biasa. Perkara ini sama seperti penggunaan bahasa Melayu yang jika dibiarkan menggunakan perkataan selangar, bahasa rojak, peralihan dan percampuran kod dalam aktiviti harian khususnya di media sosial bakal merosakkan bahasa kebangsaan kita. Jika pengguna media sosial sebaliknya membiasakan penghantaran suatu hantaran di media sosial dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul, kedudukan bahasa kini tidak menjadi separah pada hari ini. Dalam segenap ruang media sosial, ada para pengguna yang melazimkan penggunaan bahasa Melayu dalam setiap hantaran sehingga mereka boleh saya kirakan sebagai ikon bahasa Melayu di media sosial. Saya bawakan contoh beberapa ikon di media sosial. Yang pertama, Zidin Aziz yang merupakan seorang pempengaruh di aplikasi TikTok yang mana mencerminkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dengan pembawaan peribahasa yang selalu beliau lakukan. Yang kedua, Xavier Nazar yang selalu menghantar satu hantaran berkaitan teknologi dan semua hantaran beliau dalam bahasa Melayu di aplikasi Twitter. Dan juga Perdana Menteri kita juga, mantan Perdana Menteri kita juga menggunakan bahasa Melayu dalam persidangan-persidangan beliau maupun persidangan antarabangsa. Hadirin yang dikasihi, selesai berkenaan dengan suatu kelaziman bakal menjadi kebiasaan. Seterusnya, indikator yang kedua, peranan pihak atau institusi bahasa itu sendiri. Menurut akhbar berita harian pada Mac 2022, Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1999 telah dipindah supaya mana-mana pelanggaran bahasa Melayu termasuk di peringkat daerah akan diambil tindakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari perkara ini, saya menegaskan pihak DBP perlu menguatkuasakan satu hari khas untuk penggunaan penuh bahasa Melayu. Perkara ini dapat mempraktikkan rakyat Malaysia supaya menggunakan bahasa Melayu yang betul tidak kisah dari penulisan maupun pertuturan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah menerusi berita harian pada Mei 2022, peranan hampir semua kementerian Malaysia di media sosial menggunakan bahasa Melayu untuk setiap hantaran. Penguasaan ini turut dilaksanakan sejurus dengan pindaan Akta DBP tahun 1959. Penggunaan media sosial kerajaan yang menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu seharusnya menjadi punca utama penggunaan bahasa Melayu terberatkan dalam setiap penulisan di media sosial kerana tonggak negara, pemimpin telah menunjukkan tauladan mulia selaku yang pertama. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia boleh membuat satu perubahan kepada semua medium di media sosial. Menyekat atau menghadkan penghantaran iaitu posting penggunaan bahasa Melayu yang bukan standard yang akan mengakibatkan pengguna tidak boleh menghantar siaran yang melalui bahasa tidak standard.
dapat membuka mata pengguna untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dan memberi kesedaran supaya status bahasa kebangsaan kita tinggi dan tidak sewenangnya dipergunakan tanpa sebarang tapisan. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup wacana ilmu kita pada hari ini, bahasa Melayu itu satu bahasa yang indah. Jika mengikut penggunaan bahasa yang ditetapkan, hindarilah perkara-perkara yang mampu merosakkan bahasa Melayu itu, tidak kira di dalam media sosial maupun pertuturan harian. Baiklah, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa. Sekian, saya Muhammad Alif Najmi Besaril. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.